7 minit selepas Sepanggar Yang Berhormat Tanjung Karang, diikuti Yang Berhormat Bangi. Yang Berhormat Tan Sri Speaker, kalau boleh minta 10 minit jugalah, sebab daripada Sabah tidak berbaloi tambang kapal terbang. Boleh minta 10 minit. Okey. Terima kasih Tan Sri Speaker kerana memberi peluang kepada Sepanggar untuk mengambil bahagian dalam perbahasan mengenai isu yang melibatkan Kementerian Sains, Teknologi, Inovasi, khususnya mengenai isu spesifik yakni program vaksinasi. Yang Berhormat Menteri, sebagai rakyat Malaysia, saya perlu menzahirkan kekecewaan dan kekesalan kami, khususnya rakyat negeri Sabah, yang mana umum mengetahui hari ini ramai di kalangan rakyat Sabah yang kehilangan keluarga tercinta, sahabat handai, tidak kurang juga jiran-jiran terdekat, anak-anak kecil yang menjadi yatim piatu secara tiba-tiba, ibu bapa yang hanya mempunyai seorang anak dan kehilangan anak ini disebabkan oleh serangan COVID, suami kehilangan isteri, walaupun ada suami yang masih ada isteri tapi kahwin online, isteri kehilangan suami disebabkan oleh kelemahan dan kelewatan pengurusan vaksin yang dikelolakan oleh Kementerian Yang Berhormat Menteri dan tidak dikoordinasi dengan baik dan teratur dengan Kementerian Kesihatan, menyebabkan nyawa mereka tidak dapat diselamatkan. Yang Berhormat Menteri, Tan Sri Speaker, tidak dinafikan, di atas kertas, perancangan kerajaan nampak seperti perancangan yang terbaik di dunia. Namun realitinya di luar sana, selain SOP yang memendingkan, malah pengumuman sering berubah. Malah kami di Sabah diminta untuk membuat tafsiran sendiri bila pengumuman kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri bercanggah. Tan Sri Speaker, daripada awal lagi, apabila kerajaan tebuk atap ini mengambil alih kerajaan yang diakui sendiri oleh Yang Amat Berhormat Pago, bahwa ini bukanlah kerajaan yang dimandatkan oleh rakyat dan disebabkan oleh scheme of thing Yang Amat Berhormat Pago, mengamanahkan pengurusan COVID ini diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, pun sudah menampakkan akan kegagalan merancang dalam mengurus dan mengelola pandemik COVID-19. Berpuluh tahun, Kementerian Kesihatan bertanggungjawab dalam mengelola pembelian ubat-ubatan dan vaksin dan peralatan perubatan di negara kita. Namun peranan mereka diserahkan kepada kementerian yang langsung tidak punya kemahiran khusus terutama bila melibatkan urusan ubat-ubatan dan pandemik. Apakah sebenarnya motif kerajaan mengalihkan pengurusan vaksin dan ubat-ubatan ini? Musim pandemik COVID ini bukanlah musim untuk pihak kerajaan melakukan try and error. Putting the right man into the right position dengan izin is very important dalam usaha kita untuk memerangi COVID-19. Maximizing the use of all available tools and facilities di negara kita agar keuangan yang ada dapat dijimatkan dan digunakan pada keperluan yang jauh lebih penting untuk menyelamatkan nyawa rakyat yang ada. Jangan gunakan pandemik ini untuk mewujudkan peluang untuk mengaut keuntungan dan mengkayakan rakan dan kroni. Apa yang kerajaan lakukan? Mewujudkan PPV mega di merata tempat, berbelanja berjuta, tetapi vaksin tidak bersesuaian dengan kapasiti, mengakibatkan pusat PPV underutilized. Bukankah di setiap kawasan parlimen di negara ini pasti ada sekurang-kurangnya hospital? Sepanggar. Kalau tidak pun di peringkat Ledang. kampung ada klinik-klinik desa. Boleh ledang mencelah. Sepanggar. Sekejap. Kenapa tidak digunakan semua fasiliti ini untuk program vaksinasi? After all, nas atau pembantu perubatan pun boleh memberikan suntikan. Bukannya susah sangat. Tidak perlu pun peralatan canggih. Hanya picagari, tapi pastikan jangan kosong. Apa yang perlu? Bantu klinik-klinik ini. Dengan sukarelawan tambahan. Seperti nas tambahan rela NGO yang sudi berkhidmat dengan kita. Untuk membantu menjayakan program vaksinasi. Selain membantu mengawal jumlah rakyat yang datang setiap hari. Ya, sila. Siapa tadi? Terima kasih, Sepanggar. Saya tertarik tadi berkenaan dengan PPV. Sebenarnya perkara ini banyak telah ditimbulkan di peringkat kami, ahli-ahli parlimen di kawasan masing-masing berkenaan dengan ciri-ciri pemilihan PPV. Setakat yang saya maklum sebenarnya adalah ciri-cirinya. Tetapi apabila menentukan
PPV outreach itu, contohnya jangka luar dan kemudian PPV bergerak, maka agak kurang jelas. Terutamanya pada awal pemilihan PPV ini di kawasan saya contohnya di daerah Tangkak, tiba-tiba kita dengar di mukim tertentu di kawasan dalam Parlimen Pagoh turun IJN, segala klinik kesihatan, sumber-sumber tenaga dikerah untuk mengadakan PPV bergerak. Apakah kerana kadar kes yang tinggi di kawasan tersebut? Tidak. Ada kawasan kes yang lebih tinggi, tetapi PPV bergerak telah digunakan, dimanfaatkan untuk itu. Apakah sebenarnya ciri-ciri pemilihan PPV? Sepanggar boleh tanyakan kepada Menteri. Terima kasih. Sikit Sepanggar, boleh Sepanggar. Nanti dulu, saya tinggal 4 minit, sekejap. Ada banyak lagi. Sepanggar, sikit Sepanggar. Sekejap. Kimanis. Menyentuh mengenai kemajuan proses vaksinasi. Tadi yang berhormat Kinabat Tangan ada sentuh. Di negeri Sabah, data speak louder than result. Than words. Dos pertama baru 618,000. Dos kedua baru 378,000 lebih. Maknanya peratusan berbanding populasi baru 9,7. Dewasa yang komplit baru 13,7. Dan dilaporkan fase pertama vaksin sampai pada 26 hari bulan Februari. Bermakna setelah 5 bulan vaksin sampai ke negeri Sabah, baru 300,000 yang komplit. Jadi inilah yang mengakibatkan kita di rakyat Sabah rasa dia nak tirikan. Ketua Menteri Sabah ada mensasarkan bahawa kononnya dalam tempo bermula daripada pada bulan Oktober ini dianggarkan sasaran 2,7 akan mendapat vaksin. Tapi hanya berbaki 2 bulan daripada sekarang. Bermakna kalau dalam tempo 5 bulan baru 300,000, yang berbaki 2 bulan macam mana kita nak mencapai 2,7 juta? Jadi inilah yang mengakibatkan kita di rakyat Sabah ini merasa sentiasa dia nak tirikan. Semalam 2 hari lepas Menteri Kewangan ada menyebut tentang 3 juta dos yang akan dihantar ke negeri Sabah. Persoalan yang kami ingin tanya, bila? Sebab kami di Sabah ini sering dijanjikan. Jangan ceritalah soal dos. Malaysia Agreement 63 tahun kita tunggu. Dimaklumkan juga. CanSino dan Johnson & Johnson akan diberi. Kalau melihat kepada data yang saya peroleh daripada WHO, Tan Sri Speaker, melihat kepada vaksin CanSino ini, dimaklumkan di dalam sini bahawasanya dosa accepted review masih belum dapat, akan bermula pada bulan Ogos. Status of assessment masih belum diperoleh. Jadi persoalan dia, kalau vaksin ini diberikan kepada negeri Sabah, sedangkan efficiency rate dia baru 65%. Itu yang kita nak tanya. Mungkin yang berhormat Menteri bolehlah memberikan penerangan kepada kita tentang efisiensi dos ini, sama daya yang sesuai untuk diberikan kepada rakyat negeri Sabah. Dan selain daripada itu, saya juga ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini berkenaan dengan ada satu syarikat yang difahamkan telah membuat satu perjanjian dengan kerajaan negeri Sabah untuk membekalkan vaksin, yaitu Sinopharm. Nama syarikat dia Syarikat Kengga International. Saya telah sebut ini semalam, Tan Sri Yang Dipertua. Dan bila kita melihat kepada latar belakang syarikat ini merupakan syarikat specialized on bamboo product. Jadi kita nak tanya yang berhormat Menteri, adakah syarikat ini telah dilantik? Dan jika dilantik, kenapakah syarikat yang mahir dalam bidang produk bambu ini dilantik menjadi syarikat pembekal vaksin di negeri Sabah? Again, kita menyentuh tentang putting the right man into the right position. Meletakkan syarikat yang betul untuk supply produk yang betul. Ini yang kita bimbangkan. Jangan nanti syarikat yang dilantik ini tidak mempunyai kepakaran dalam isu vaksin. Menyentuh tentang MySejahtera. Saya ingin sentuh tentang MySejahtera ini. Yang berhormat Menteri, kita pun tahu. Yang berhormat Menteri telah mengesahkan bahawa di Labuan, apabila proses vaksinasi dilakukan tanpa menggunakan panggilan MySejahtera, ia ada percaya mengakibatkan ramai rakyat di Labuan telah mendapat vaksinasi. Jadi kenapa sistem seumpama itu tidak dibuka seluasnya ke seluruh negara dengan cara mengambil pendekatan vaksin dahulu, daftar kemudian, ataupun setidak-tidaknya pada ketika mereka selesai mendapat vaksin,
barulah nama mereka didaftarkan di antara orang yang telah mendapat vaksin. Itu saya yakin dan percaya akan mempercepatkan proses vaksinasi yang berlaku di negara kita. Jadi tansi yang Speaker, saya tidak cukup masa. Terima kasih, Sepanggar. Cepat ya. Saya bolehkah kerana Sepanggar pernah jadi timbalan Menteri Dalam Negeri. Tadi dikatakan right person at the right place. Saya mohon kepada kerajaan supaya melalui Sepanggar minta polis berhenti menyiasat doktor-doktor harta yang terlibat dalam harta protes harta doktor kontrak. Kerana tadi telah ditentu. Sekarang ni isu saya tak ada masa, tadi telah ditentu. saya nak nyatakan polis tak ada kuasa untuk menyiasat kerana doktor tidak melakukan apa-apa jenis jenayah. Faham. Jadi minta back off. Kalau tidak polis dikatakan melakukan telah menyalahgunakan kuasa. Telah disentuh, Yang Berhormat. Kalau ada apa-apa yang breach of rule itu internal. Jadi haraplah mesej ini mesti disampaikan kepada Yang Berhormat bukan mencela tu. Sila yang Sepanggar tamatkan ya. Michael. Sebagai penutup dia, kalau sebelum ini Yang Berhormat Menteri Kewangan sebut bahawa disebabkan oleh kurangnya pendaftaran di dalam MySejahtera itu mengakibatkan proses vaksinasi di negeri Sabah itu menjadi begitu rendah. Tapi sebagaimana yang telah disebut oleh Yang Berhormat Kedatangan tadi, kami di Sabah ini menghadapi masalah bukan saja dari segi infrastruktur yang ada di negeri Sabah, dari segi telekomunikasi, jalan dan sebagainya. Ini juga merupakan di antara penyumbang disebabkan oleh ramai rakyat Sabah yang tidak mendaftar di dalam MySejahtera. Tetapi persoalan dia, Yang Berhormat Menteri, bagaimana mereka-mereka yang telah mendaftar di dalam MySejahtera yang sehingga ke hari ini masih belum mendapat walaupun satu single dose, masih belum dapat sehingga ke hari ini. Jadi itulah di antara perkara yang saya ingin sebutkan dalam permasalahan kali ini. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Tanjung Karang.